semua tenaga, kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara, bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahan fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bawa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara, bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahan fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bawa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. Barisan Nasional, barisan kita, penegak wawasan rakyat Malaysia, membina satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita, berpadu kita rakyat semua, menuju Malaysia jaya. Barisan Nasional, parti kita, parti untuk rakyat jelata. Terima kami untuk semua, tanpa mengira bangsa. Barisan Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya sekali lagi Muhammad Syafiq Fadli dari Studio Komunikasi Barisan Nasional dalam program Bicara Nasional. Pada malam ini kita secara langsung bersama dengan seorang tokoh yang cukup hebat. Penulisan-penulisan di Facebook sangat menarik minat pembaca-pembaca. Saya perkenalkan Yang Berhormat Datuk Dr. Puan Zakashi, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Adun Rengit dan juga merupakan Speaker Dewan Undangan Negeri Johor. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang ke wabarakatuh. studio pada malam ni. Terima kasih. Datuk dari Johor ke memang di sini? Daripada Johor. Daripada Johor, Ya. semata-mata di sini lepasnya ada Betul. program lain lah kot. Macam mana Datuk? Rasanya belum terlambat kalau nak ucapkan tahniah kerana menjadi Speaker Dewan Undangan Negeri. Bagaimana perasaan Datuk? Pertama sudah tentulah saya gembira kerana memimpin Dewan Undangan Negeri Johor yang pada saya adalah antara Dewan Negeri yang cukup penting peranannya. Dan sudah tentulah saya gembira bahawa Dewan Undangan Negeri Johor dianggotai oleh berbagai pihak dan parti, ya, termasuk pembangkang, dan so far ia berjalan dengan
baik dan lancar. Alhamdulillah. Cukup terkawal. Cukup terkawal sebab negeri Johor ni sangat penting dalam ekonomi yang membantu merancangkan ekonomi Malaysia terutamanya. Baik, hari ini Datuk, kita nak berbincang soal pemilihan UMNO yang sekarang ni dalam proses pencalonan yang akan ditutup pada 26 hari bulan nanti. Dan tajuk yang dipilih penerbit hari ini cukup menarik, pertandingan proksi, tanda soal. Saya pun tak tahu dia letak tanda soal di situ. Jadi saya nak tanya Datuk, untuk soalan pertama ini, bagaimana pandangan Datuk dalam keputusan Perhimpunan Agung UMNO 2022 baru-baru ini yang tidak mempertandingkan jawatan Presiden dan Timbalan Presiden? Adakah ini wajar? Tidakkah kita seharusnya meraihkan demokrasi, membenarkan semua jawatan dipertandingkan? Ramai yang keliru ya, maksudnya seolah-olah bila tidak ada pertandingan itu ia tidak demokratik. Sebenarnya ia juga sebahagian daripada proses demokrasi, iaitu ada pihak yang tidak mahu jawatan itu dipertandingkan. Apatah lagi keputusan tidak adanya pertandingan itu dibuat secara demokratik, iaitu melalui Perhimpunan Agung UMNO. Ya, maksudnya bukan diputuskan oleh MKT pun. Ya, perwakilan yang membuat keputusan. Dan ada juga yang tidak bersetuju, lebih kurang dalam 54 orang, saya dipahamkan begitu. Tetapi almost 98% bersetuju dan mereka ini perwakilan. Dan kita kena faham, Perhimpunan Agung UMNO adalah badan tertinggi di dalam perlembagaan UMNO itu sendiri. Jadi siapa kata tidak demokratik, ya? Dan apa yang penting di sini ialah proses demokrasi berjalan juga untuk jawatan-jawatan yang lain hinggalah ke peringkat bawah. Baik, cuma dia memberikan satu tanggapan ya dalam tajuk kita pada malam ini soal proksi, seolah-olah telah ditetapkan siapa yang akan mengetuai kepimpinan di peringkat pusat di PWTC dan susunan itu sampailah ke bawah. Adakah sebenarnya ini yang diatur dan dicatur dalam kita mendepani masa depan UMNO selepas ini? Ini adalah persepsi ya. Bila timbul tanggapan bahawa pemilihan kali ini adalah pemilihan proksi. Sebenarnya pemilihan begitu. Mana parti yang boleh mengatakan tidak ada proksi dalam pemilihan parti mereka? PKR baru-baru ini pun ada yang mengatakan bahawa Saifuddin itu adalah proksi kepada Presiden PKR iaitu Anwar Ibrahim berlawan dengan Rafizi. Ya. Jadi soal persepsi tentang proksi tidak boleh dielakkan, apatah lagi dalam konteks pemilihan UMNO kali ini. Kerana apa? Saya perhatikan antaranya ada sudah dipasang-pasangkan untuk jawatan naib presiden ini, ya, walaupun nombor 1, nombor 2 tidak ada pertandingan, tetapi di peringkat naib presiden ini keluar gambar dipasang-pasangkan antara 3 orang ini. Ini proksi ini, ya. Jadi ini yang menimbulkan cerita dalam cerita, iaitu bahawa pertandingan kali ini adalah pertandingan proksi. Apatah lagi berlaku beberapa peristiwa penting baru-baru ini di dalam UMNO sendiri, iaitu berlaku penggantungan dan pemecatan beberapa pemimpin tertentu. Ya, jadi seolah-olah mereka ini dikaitkan dengan golongan-golongan ini. Mereka adalah, adakah bukan itu yang berlaku sebenarnya? itu saya kata persepsi, ya. Sama benar ataupun tidak, pada saya yang penting proses pemilihan parti diteruskan. Dan kalau ada pun perkara itu berlaku, inilah demokrasi. Kalau mereka merasakan bahawa mereka perlu bertanding secara berpasangan, dan barangkali juga kerana selain daripada faktor penggantungan dan sebagainya, juga dilihat proksi ini dikaitkan dengan isu seolah-olah bahawa ada pihak yang bertanding kononnya supaya selepas ini kalau mereka menang maka mereka akan batalkan keputusan BN ataupun UMNO menyertai kerajaan persekutuan. Tetapi semua ini adalah andaian-andaian yang menimbulkan cerita tentang proksi itu tadi. Tetapi pada saya, ya, pemilihan kali ini lebih menarik
banyak pihak yang excited walaupun hanya bermula daripada peringkat naib presiden, ya. Ya, betul. Tetapi bila ramai dikatakan akan menawarkan diri, ya, ini membuktikan bahawa proses demokrasi dalam UMNO masih hidup, Ya, betul. ya, masih menarik. The more, the merrier, Ya, betul. ya, dalam pemilihan kali ini. Saya difahamkan menurut sidang media yang dikeluarkan oleh jawatan kuasa pemilihan UMNO kali ini pada 2 hari lepas tak salah saya 111 borang telah pun dihantar menunjukkan bagaimana begitu ramai yang berminat untuk menawarkan diri dan dijangka borang-borang itu akan bertambah pada hujung minggu ini. Cuma Datuk ada menyentuh tadi soal mereka yang dipecat dan juga digantung. Kita tak boleh tidak menafikan bahawa ini soal persepsi dan persepsi yang timbul disebabkan oleh tindakan itu adalah ini merupakan satu proses untuk menyekat individu-individu tertentu atau kumpulan-kumpulan tertentu dari menyertai kepimpinan UMNO. Adakah Datuk merasakan ini yang berlaku ataupun sebenarnya tindakan yang diambil itu adalah tindakan yang wajar berdasarkan perlembagaan parti? Sebenarnya, ya, itu saya kata bahawa kita tidak boleh mengelak daripada persepsi ini. Tetapi kita kena lihat secara yang lebih menyeluruh. Sebab UMNO ini adalah parti yang mesti bangkit semula untuk supaya diterima rakyat, khususnya dalam PRU yang ke-16 nanti, ya. Maka sebagai sebuah organisasi yang cukup besar, yang sudah lama, ya, yang sudah berakar umbi, yang ahlinya begitu ramai, dia memerlukan ahli-ahli yang berdisiplin. Jika tidak, bagaimana kita nak masuk perang ataupun berperang? Betul. Sebab itu bila kita melihat beberapa contoh peperangan seperti peperangan Khandaq, ya, maafkan saya, peperangan Uhud, ya, dalam peperangan Uhud itu ternyata ada di kalangan tentera Islam ini yang tidak berdisiplin. Mereka diarah jangan tinggal bukit memanah. Tetapi bila nampak harta benda, mereka turun. Maka akhirnya kalah. Ya, Rasulullah sendiri cedera. Jadi sebab itu, kalau jika ada ahli yang tidak berdisiplin, pemimpin yang tidak, apatah lagi jika pemimpin yang tidak berdisiplin, kita tidak akan menang dalam peperangan. Maka tindakan harus diambil. Tak kira dia itu pemimpin atas atau pemimpin yang terkenal, yang popular dan sebagainya, ya. Tetapi parti mesti dilihat mantap, tersusun rapi. Sebab itu bila dikaitkan ini soal pemilihan, ya, pada saya itu hanyalah andaian mereka, ya, andaian mereka yang mengatakan bahawa puncanya ialah kerana pemilihan. Sedangkan saya ambil contoh paling mudah, Datuk Seri Zahid, ya. Apabila UMNO kalah pada 2018, dia sudah pun dilawan. Bukan dia tidak pernah dilawan, dia dilawan. Dilawan oleh mereka yang merasakan bahawa dia tidak layak memimpin kerana ketika itu dia adalah bekas timbalan Perdana Menteri dan timbalan Presiden. Tetapi proses demokrasi berlaku dan dia berlawan dan dia menang. Ya. So dalam keadaan sekarang ini, ada pandangan yang mengatakan seperti hujah daripada perwakilan yang berucap di Perhimpunan Agung bahawa jawatan ini tidak perlu dipertandingkan. Sebab itu dia memohon untuk meminda usul tersebut, ya, dengan hujah-hujahnya. Maka dia meminta supaya dipinda usul tersebut dengan memasukkan satu lagi usul tambahan. Ya. Dan alasan-alasan itu diterima. Ya. So bila diundi, bukan maksudnya tak ada pengundian, diundi, ya. Jadi alasan itu adalah alasan yang kukuh sebab ini adalah tempoh, ya, penyusunan semula balik jentera parti, tempoh untuk kita bangkit semula. Apatah lagi kita sudah berada dalam kerajaan perpaduan. Maka tempoh ini adalah tempoh yang memberi nafas kepada kita. Maka sebab itulah mereka beranggapan dan berkeyakinan nombor 1 dan nombor 2 tidak dipertandingkan. Bukan kerana untuk
mengelakkan orang berpeluang untuk bertanding ataupun tidak. Tempoh ini juga merupakan satu tempoh yang sangat kritikal, Datuk. Kita UMNO ini dah berperang soal persepsi ni dah lama. Sebelum PRU ke-14 lagi kita berperang dengan pelbagai persepsi berkaitan dengan GST, berkaitan dengan YMDB. Selepas kita kalah, banyak lagi persepsi berkaitan dengan kelasa mahkamah dan sebagainya. Dan sekarang ini kita ada lagi persepsi-persepsi baru yang ditimbulkan, dan persepsi ini wujud disebabkan oleh tindakan parti sendiri. Sebagai contoh, mengambil tindakan yang seperti mana yang kita bincangkan tadi. Bagaimana untuk kita mendepani cabaran menuju PRU 16 sekiranya kita ditimbuni dengan pelbagai persepsi-persepsi ini, dan bolehkah kita berlawan dengan persepsi untuk menang semula PRU ke-16? Okey, kalau kita masih ingat semasa Perhimpunan Agung UMNO, Yang Amat Berhormat Presiden Parti menggariskan hala tuju baru, parti untuk menghadapi PRU yang ke-16 nanti. Sebab kita kena terima, tidak ada penafian bahawa PRU yang ke-15 baru-baru ini kita kalah teruk. Kosong di Terengganu, kosong di Kelantan, kosong di Melaka, kosong di Kedah, kosong di Perlis. Kan? Jadi itu hakikatnya. Tetapi kita berada dalam kerajaan. Maka sebab itu kita mahu kerajaan pada hari ini dipertahankan supaya tempoh yang ada ini sebelum PRU 16 adalah tempoh untuk kita menyusun balik gerak kerja kita. Jadi Presiden Parti menyebut soal dua perkara yang penting. Satu, penubuhan Institut UMNO. Yang kedua, penubuhan Majlis Ulama UMNO. Ini adalah langkah ke hadapan, supaya tempoh yang ada ini digunakan sepenuhnya untuk melakukan penyusunan semula gerak kerja parti, di samping untuk kita menguatkan parti. Sebab itulah kenapa dalam mesyuarat MKT baru-baru ini kita memutuskan kita akan mempertahankan kerajaan ini. Sebabnya ialah, pertama, kita akan membuktikan UMNO mengambil pendekatan politik yang jujur. Iaitu bukan lagi kita nak tikam belakang, tebuk atap dan sebagainya. Sebab kita mengutamakan rakyat. Sebab itu kita mendengar titah yang di Pertuan Agong semasa meresmikan Parlimen, dia kata dia tak nak lagi Perdana Menteri kelima sebelum dia meninggalkan Istana Negara. Dan kita committed. Sebab itu kita gunakan tempoh ini iaitu untuk membuktikan bahawa menteri-menteri UMNO yang duduk dalam kerajaan ini adalah menteri-menteri yang berprestasi tinggi. Bukan menteri cahaya. Menteri berprestasi tinggi, dan prestasi tinggi mereka itu nanti akan menyebabkan rakyat putih. Persepsi mereka kepada UMNO bahawa UMNO memang komited. UMNO bukan nak buat lagi apa-apa langkah, dan sebagainya. Tetapi menterinya komited. Menterinya betul-betul bekerja dengan 6 kementerian yang dipertanggungjawabkan kepada mereka. Dan apabila semua menteri ini adalah ahli MKT, termasuk Tengku Zafrul, maka kita, ahli-ahli MKT juga berpeluang untuk menegur mereka, memberikan pandangan dan sebagainya dalam masyarakat MKT, apa yang patut yang mereka lakukan demi rakyat. Sebab itu saya kata bahawa kita kena gunakan tempoh ini, tempoh untuk memulihkan balik imej UMNO, menguatkan balik semangat, dan menteri-menteri kita berprestasi tinggi. Menyusun semula dan memulihkan semula imej UMNO ni, Datuk. Kita bercakap soal proksi, dan kita tidak boleh menolak kemungkinan yang proksi-proksi tertentu berkemungkinan menang, yang mungkin tidak sehaluan dengan Presiden, mungkin salah satu daripada ketua sayap yang tidak sehaluan dengan Presiden, ataupun sebilangan besar daripada ahli Majlis Kerja Tertinggi tidak sehaluan dengan Presiden, ataupun sebahagian besar daripada 191 ketua-ketua UMNO bahagian yang tidak sealiran dengan Presiden. Bagaimana sekiranya itu yang berlaku, kita nak mendepani penyusunan semula parti ini, dan kita nak meletakkan strategi-strategi tertentu untuk memenangi PRU ke-16?
Saya rasa tidak timbul masalah. Kalau itu yang dimahukan oleh ahli, kita kena terima. Sebab ini proses demokrasi. Ya. Yang penting, siapapun pemimpin baru nanti, jika ada keputusan dibuat, patuh kepada keputusan tersebut. Jangan nanti bila parti buat keputusan, tidak patuh, tidak ikut. Betul. Ya. Buat perancangan lain di belakang, sign SD lain dan sebagainya. Membuat komplot dengan pihak lawan tanpa melalui dan pengetahuan parti. Ini yang jadi masalah. Tapi kalau siapa pun yang menang nanti, ya, dia orang menguasai parti, ya, dia buat keputusan, kena patuh keputusan tersebut. Siapa pun kena terima perkara tersebut. Dan inilah sebenarnya yang sepatutnya dilakukan, ya, iaitu menerima hakikat. Keputusan parti itu lebih penting daripada keputusan individu. Sebab kalau ikut emosi dia rasa dia betul. Ya. Inilah realitinya yang berlaku. Banyak Betul. yang merasakan keputusan parti itu salah, tetapi keputusan dirinya lebih betul. Maka dia terus dengan langkah untuk kononnya membetulkan keadaan yang akhirnya merugikan parti. Betul. Itulah yang sebenarnya berlaku sebelum ini dan saya berharap ini tidak akan berulang lagi. Apapun yang kita tidak suka mengikut fahaman keyakinan kita, tetapi jika sekiranya ada satu keputusan lain yang dibuat secara syura, ya, secara konsensus, patuhilah keputusan tersebut dan parti akan selamat. Bagaimana Datuk melihat setakat ini dalam proses rasanya lebih kurang 2 minggu kita menghantar borang pencalonan, sudah ada gerak kerja, berkempen dan sebagainya. Bagaimana Datuk melihat suasana? Adakah sihat? Adakah tenang? Saya begini ya, sebab saya banyak berjalan ketika persidangan cawangan-cawangan sekarang ini, dan berlaku juga pemilihan di peringkat cawangan. Saya bersyukur pertama kehadiran ahli-ahli dalam masyarakat cawangan-cawangan amat memberangsangkan. Maksudnya mereka tidak melihat kekalahan UMNO dalam PRU yang ke-15 ini menyebabkan mereka rasa duka cita, patah semangat dan sebagainya. Kehadiran tetap ramai. Yang berminat bertanding tetap memberangsangkan. Ini yang saya katakan bahawa sebenarnya kita harus melihat secara positif perkara ini, iaitu bahawa kecintaan mereka kepada perjuangan parti tetap ada. Maksudnya mereka menawarkan diri untuk sama-sama mendukung pemulihan parti ini. Ya, jadi sebab itu apa yang berlaku sekarang ini pada saya adalah cukup sihat. Ya, apatah lagi penggunaan media sosial dan sebagainya. Saya berharap gejala politik wang tidak akan berlaku. Ya, kalau itu berlaku, maka itulah yang akan membawa elemen-elemen negatif kepada parti. Ya, sebab itu pada saya so far so good. Ya, iaitu saya melihat calon-calon apabila mengeluarkan infografik mereka menyatakan apa sebenarnya moto mereka, apa sebenarnya misi mereka. Ini cukup baik dan saya harap perwakilan melihat perkara-perkara ini sebagai asas untuk mereka memilih seseorang pemimpin itu. Ya, kepada sidang penonton, hari ini, malam ini saya bersama dengan Datuk Dr. Puan Azhar Kashi, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang juga merupakan adun rengit dan speaker DUN Johor. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan yang nak diajukan kepada Datuk Dr. Puan Azhar Kashi, boleh kemukakan di ruangan komen untuk kita baca sebentar nanti. Datuk bercakap soal bagaimana kemeriahannya. Saya sebenarnya merasakan kemeriahan pemilihan kali ini berbanding dengan 2018 sebenarnya. Ketika mana kita tewas PRU ke-14 dahulu, di cawangan-cawangan sebenarnya tak ramai orang yang nak tawarkan diri untuk bertanding. Kebanyakan ketua-ketua cawangan ini menang tanpa bertanding ataupun diminta untuk terus kekal sebagai ketua cawangan. Tetapi kali ini di tempat saya, contohnya di Larut, hampir saya kira majoriti daripada cawangan-cawangan ada berlaku pertandingan di peringkat ketua cawangan. Satu perkara yang cukup sihat yang saya kira telah membangkitkan semangat akar umbi kita untuk terus setia dan mempertahankan parti ini ke arah proses pemulihan. Cuma
dikhawatiri mendepani beberapa isu-isu yang ke belakang ini, adakah Datuk optimis? Kita dah bercakap soal optimisme ni ketika PRU14 lagi. Parti akan pulih, kita akan bangkit semula daripada 70 lebih kursi, sekarang ni tinggal 26 je Datuk. Ya. Bagaimana kita boleh memberikan keyakinan di bawah ini bahawa kita berada on the right track untuk memulihkan parti dan kita memberi keyakinan kepada mereka UMNO akan menang PRU ke-16 nanti? Ya, saudara tadi menyebut tentang on the right track. Ya, sebenarnya pada saya, ya, UMNO sekarang ini berada di landasan yang betul. Ya, sebab apabila kita kalah teruk baru-baru ini, ya, kita seolah-olah kehilangan punca. Sebab kita tidak terfikir kita akan duduk dalam kerajaan. Sebab itu, parti membuat dua keputusan besar baru-baru ini. Pertama, nak duduk dalam kerajaan ataupun tidak. Itu yang pertama, ya. Yang kedua ialah kita nak pilih siapa, PH ataupun PN. Dua isu besar. Mesyuarat MKT habis pukul 1:30 malam, ya, pada hari tersebut. Dan apabila kita buat keputusan, iaitu pertama, kita akan selesai kerajaan. Yang kedua, kita pilih PH. Maka kita sudah berada dalam satu landasan yang betul pada saya. Ya. Mengapa tidak Perikatan Nasional sebagai landasan yang betul? Sebab mereka memberikan tawaran yang lebih baik kepada parti. Dia kata, Perak kamu ambil jawatan Menteri Besar UMNO, Pahang jawatan Menteri Besar kepada UMNO. So kita mendengar semua cadangan-cadangan yang dibawa balik kepada MKT. Telah berlaku perundingan. Dan kita buat keputusan secara konsensus. Kita nak pilih siapa? Ya. Termasuk tawaran jawatan Timbalan Perdana Menteri. Okey. Jadi pada kita sudah berada di landasan yang betul, iaitu kita berada dalam kerajaan dan kita berada dalam sebuah kerajaan yang disandarkan kepada iaitu kepercayaan, iaitu mereka menerima pandangan kita. Siapa sepatutnya daripada parti kita yang layak menjadi menteri. Berbanding sebelumnya, dia pilih ikut suka hati dia tanpa memikirkan soal hierarki parti dan sebagainya. So, di mana kejujurannya? Sebab itu saya kata landasannya betul. Okey. Persoalannya untuk melakukan take off yang betul. Itu saya kata ini adalah tempoh pemulihan maksimum. Yang mesti diambil dengan betul oleh parti untuk melakukan take off ini. Sebab itu saya kata Menteri UMNO kena tunjukkan prestasi yang tinggi. Ya, menunjukkan bahawa mereka ini memang betul-betul komited bekerja untuk rakyat. So, take off itu mesti betul. Akhirnya kita akan landing dengan betul dan tepat, terutama bila kita berhadapan dengan PRU yang ke-16. Sebab itu saya kata inilah kenapa pentingnya pemilihan kali ini ialah melihat secara keseluruhan, secara positif, iaitu kita melalui proses demokrasi ini dan akhirnya nanti 18 Mac kita mesti melakukan take off, ya, untuk melakukan kerja dengan pemulihan maksimum ini. Baik Datuk, ada satu komen daripada sahabat kita di Facebook, Cik Lah. Jika UMNO terus mahu relevan menjadi parti pilihan rakyat, ahli UMNO itu sendiri jangan menghentam pemimpin dan parti sendiri. Ini ada pandangan yang berbeza. Ada yang mengatakan bahawa ini adalah proses demokrasi, kebebasan bersuara, maka semua orang boleh bersuara, termasuklah untuk menghentam kepimpinan sendiri secara terbuka. Bagaimana pandangan Datuk? Saya rasa mungkin maksudnya di sini ialah memfitnah, ya. Tetapi kalau mengkritik, menegur secara kritikal tetapi konstruktif, bukan destruktif. Pada saya itu diterima dan saya rasa itu penting sebenarnya untuk parti. Ya. Tetapi apabila mengkritik dengan fitnah, kemudian memecah belahkan, ya,
kemudian menikam parti di belakang dan membuat perancangan-perancangan lain yang ini pada saya adalah cukup negatif. Ya, jadi sebab itu maksudnya mengkritik pemimpin secara terbuka pada saya bukan satu isu yang besar selagi konstruktif. Ya. Ya, bukan diada-adakan. Jadi biarlah pada saya ahli ini bercakap dari segi hati nurani dia. I mean, bercakap dengan conscience yang betul. Ya. Bukan dengan tujuan memang nak memfitnah. Itu pada saya memang tidak baik pada parti. Jadi sebab itu saya tidak ada masalah jika sekiranya ada ahli yang memimpin yang mengkritik pemimpin secara terbuka tetapi secara konstruktif. Konstruktif, ya. Baik Datuk, saya nak beralih sedikit kepada topik yang lain Datuk, sebab benda ini penting untuk saya tanya juga. Baru-baru ini Tan Sri Muhyiddin Yassin ada membuat satu kenyataan, satu tuduhan liar yang mengatakan bahawa tindakan kepada pemimpin-pemimpin bersatu ini adalah didalangi oleh Yang Amat Berhormat Presiden UMNO sendiri. Bagaimana Datuk melihat komen ini datangnya daripada seorang pemimpin pembangkang, pengerusi Perikatan Nasional dan juga Presiden PPBM? Saya fikir Tan Sri Muhyiddin dia cukup tertekan dengan apa yang berlaku kepada partinya, kepada dirinya dan pemimpin-pemimpin lain yang didakwa ya, dalam sehari dua ini. Pertama, saya fikir dia tidak menjangkakan dia hanya boleh menjadi Perdana Menteri dalam tempoh yang singkat, 17 bulan. Jadi tak sempat dia melakukan sebarang protection dan sebagainya. Sesuatu yang tidak dijangkakan. Ya. Biasanya orang yang berkuasa ini kadang-kadang dia tak fikir. Dia menuduh kita seolah-olah nak berkuasa selama-lamanya. Padahal dialah yang cuba berkuasa selama-lamanya. Sebab itu di saat dia hampir jatuh, maka dia memperkenalkan darurat. Parlimen digantung dan sebagainya. Itu sebenarnya untuk memanjangkan tempoh hayat pemerintahan beliau. Jadi sebab itu dia tidak menjangkakan perkara ini berlaku, dan apabila beliau kehilangan kuasa, maka didapati berlaku banyak salah laku tata kelola keuangan dan sebagainya. Ya. Dan ini beliau tidak boleh elak, dan beliau membangkitkan, mengaitkan ini dengan presiden ialah kerana dia mau melakukan diversion terhadap apa yang dihadapi oleh partinya. Cuma kenapa kepada Presiden UMNO? Mengapa tidak kepada Presiden PKR? Mengapa tidak? Sebab musuh utama beliau ialah UMNO. Rival kepada Bersatu ialah UMNO. Ya. Jadi sebab itulah ya target mereka UMNO daripada dulu lagi. Sejak mereka berkuasa pada tahun 2018, maka UMNO lah target mereka. Ya, sebab antaranya ialah mereka mahu mengganti UMNO dengan Bersatu. Sebab itulah dia pilih Perkataan Bersatu yang hampir bersama dengan UMNO. Dia ambil warna merah macam UMNO. Ya. Macam-macam dia nak tiru UMNO ni. Jadi sebab itu bila ini berlaku, maka dia cuba melakukan diversion itu untuk menyalahkan UMNO. Ya. Sebab pada dia UMNO lah rivalnya. Ya. Apa kena-mengena dengan Presiden UMNO? Ya. Sedangkan dia sepatutnya bersyukur bahawa tindakan yang berlaku kepada Parti Bersatu ini bukan secara mengejut, ya, seperti mana di waktu mereka mula berkuasa mereka serbu rumah Datuk Najib sebegitu rupa, ya, membuat puluhan tuduhan dan sebagainya. Jadi yang ini dia kena terima, ya, bahawa pada saya tidak semua yang boleh mereka sembunyikan, dan saya berharap lebih banyak pendedahan dan tindakan diambil jika benar berlaku penyelewengan itu. Dan pada saya Tan Sri Muhyiddin dan Parti Bersatu patut bersikap gentleman, iaitu proses keadilan di mahkamah ini.
seperti mana yang dilalui oleh Betul. pemimpin-pemimpin UMNO. Rakyat di luar sana bercakap juga soal pendakwaan terpilih dan political prosecution, sebab dulu ini dua istilah yang digunakan oleh UMNO ketika mana kita tewas pada PRU ke-14 dan beberapa pemimpin-pemimpin UMNO didakwa, dan kita menggunakan istilah yang ini merupakan satu penindasan politik, pendakwaan terpilih, pendakwaan politik. Dan sekarang ini naratif yang sama juga, terminologi yang sama juga digunakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan beberapa kuncu-kuncunya. Apakah yang membezakan situasi UMNO didakwa dahulu dan situasi Bersatu didakwa sekarang? Okey. Pertama, situasi dulu ialah situasi dendam. Ya, dendam. Dan cuba untuk membunuh UMNO. Ya. Mematikan UMNO. Sama ada melalui perlembagaan, iaitu UMNO ini diharamkan kerana menangguh pemilihan parti sekali lagi yang sepatutnya diadakan pada tahun 2019. Ya. Yeah. Jadi mereka cuba gunakan melalui proses perlembagaan. Tetapi kita pun akur, sebab itu kita buat juga pemilihan parti pada tahun 2018. Ketika itu kita baru saja kalah pilihan raya dan kita berjaya menunaikan tanggungjawab tersebut. So mereka gagal nak mengharamkan UMNO melalui proses undang-undang. Ya, tapi kalau kita buat UMNO buat pemilihan parti pada tahun 2019, saya yakin UMNO sudah diharamkan pada hari ini. Okey. Jadi oleh itu, ya, mereka cuba melakukan persepsi melalui mewujudkan kluster mahkamah. Sebab itu semua pemimpin UMNO kena. Ya. Dan tuduhan itu berpuluh-puluh tuduhan. Yang kita kata selektif ini ialah kenapa maksudnya, saya ambil contoh Mas Emiyati, dia juga menerima duit daripada 1MDB. Kenapa dia tidak didakwa? Kenapa Mak Mazlan, Tan Sri Syarif dan Syarif Samad saja yang didakwa? Ini yang kita kata selektif. Sebab ketika itu ramai juga pemimpin Bersatu yang asalnya daripada UMNO, mereka juga menerima sumbangan daripada Datuk Seri Najib, tetapi disucikan setelah mereka betul. sampai. Ini yang kita kata selektif. Ya. Tetapi dalam konteks sekarang ini lain. Sebab mereka dituduh menerima dana daripada apa tu Pakej rangsangan iklan. Jana Wibawa itu kerana ada surat-surat yang ditandatangani untuk menyokong dan sebagainya. Ya. Tapi ini adalah proses SPRM. Ya. Tapi yang kita dulu tengok sebagai selective persecution ini ialah kerana dia ada orang yang terima tak kena. Ya. Jadi ini yang kita kata tak sepatutnya berlaku. Dan sekarang ini mereka pula sebenarnya meniru skrip UMNO. Ya. Ya. Bila diguna juga selective persecution, sebenarnya mereka meniru skrip UMNO. Sekarang bila terkena batang hidung sendiri, mereka tak ada pilihan lain. Apalagi alasan untuk mereka mempertahankan diri. Maka konteksnya berbeza. Sedangkan konteksnya berbeza. Baik, Datuk, ada soalan daripada Sri Kandi Ila. UMNO kena work smart, teruskan pembersihan. Dah boleh nampak siapa ikhlas dalam parti, siapa yang nak rosakkan parti. Ada juga banyak sebenarnya komen-komen begini yang tak diangkat sebab kita hanya melihat bahawa netizen menghentam keputusan parti, menghentam presiden, dan sebenarnya ramai yang merasakan perlu diadakan proses pemutihan ini untuk memastikan UMNO bangkit semula dengan lebih baik. Sebab itu, kalau semua masih ingat ya, sebelum PAU ada taklimat presiden. Ya. Dan semasa taklimat presiden itu, presiden menyebut tentang pembersihan total. Ya. Sebenarnya itu merupakan signal bahawa sesuatu mesti dilakukan. Cukup dah, ya. Daripada awal lagi. Setelah kita kalah, ada yang melompat. Ya, masuk Bersatu dan sebagainya. Tikam parti daripada belakang. Tapi kita tak boleh nak buat apa-apa. Apatah lagi apabila mereka duduk dalam kerajaan,
PN di bawah Tan Sri Mahyudin pun kita bermasalah. Betul. Ya, cukuplah ya pengalaman-pengalaman pahit seperti itu, termasuklah ada pula yang tanda tangan SD dan sebagainya setelah habis pilihan raya. Jadi sebab itu apabila Presiden menyebut tentang pembersihan total, bukan maksudnya balas dendam, tetapi parti patut berdisiplin. Sebab itu ada orang yang bersetuju sebenarnya. Sebab itu kita jangan apologetic. Oh, takut ambil tindakan, nanti apa orang kata. Kerja kita ni suka sangat nak memecat orang. Tetapi orang lain melakukan proses pembersihan itu, parti-parti lain pun. Kan? Dan di zaman di zaman Tun Mahathir, dia pun memecat Anwar Ibrahim sebagai ahli UMNO. Ya. Dan tindakan dia itu pun bukan melalui majlis tertinggi pun, lembaga disiplin. Panggil masyarakat, terus dia umum. Dia kata kita pecat Anwar, keahliannya. Bukan keputusan lembaga disiplin. Jadi, apa yang disebut oleh yang membangkitkan soalan itu, pada saya betul. Itu satu contoh. Sebenarnya, ramai yang menyokong supaya tindakan disiplin diambil kepada mereka yang tidak patuh dan suka menikam daripada belakang. Baik. Tadi ada saya baca komen Rozairi Abdul Rahman, terima kasih atas pencerahan Datuk. Ada juga yang memberikan komen sangat positif, jelas dan terang apa yang Datuk cakap pada hari ini. Soalan seterus saya adalah berkaitan dengan proses yang kita lakukan pemutihan ini, kerana ada juga yang berpandangan bahawa ini adalah satu tindakan UMNO menggali kubur sendiri. Ya, sebab pada mereka figura-figura yang kita ambil tindakan ini bukan calang-calang. Ada yang memang menjadi satu sokongan besar kepada orang-orang muda. Bila dia masuk ke radio, misalnya rating radio tu naik sampai 400%. Itu satu impak kepada stesen radio itu, dan sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada UMNO ke arah pemulihan parti. Bagaimana Datuk melihat keadaan ini? Saya tidak mahu mengamalkan denial syndrome, ya. Tetapi saya juga menyebut tadi, saya juga tidak mahu bersifat apologetik. UMNO tidak boleh bergantung kepada populariti seseorang. Ya. Populariti seseorang hanya boleh menguntungkan dirinya sahaja. Tetapi dia tidak membawa kesan berganda kepada parti. Dia popular, tetapi dia tidak membantu untuk parti menjadi popular seperti mana dia popular. Ya, betul. Ya. So jangan itu menjadi alasan kita tidak boleh bertindak apa-apa. Saya minta maaf, bukan maksudnya saya nak membuat perbandingan. Sebab itu Khalid Al-Walid, dia seorang panglima tentera yang hebat. Tapi ada kalanya, tetapi dia pernah dimaklumkan bahawa dia tidak lagi boleh memimpin tentera perang, ya, kerana atas alasan-alasan tertentu, ya. Jadi sebab itu saya mengatakan tadi, saya tidak mahu bersifat apologetik kerana populariti seseorang maka dia menjadi kebal. Maka dia boleh buat apa sahaja, Lebih besar daripada parti. termasuk menghentam parti waktu pilihan raya. Kenapa maksudnya parti dijadikan sebagai mangsa untuk menarik sokongan orang kepada dirinya sewaktu pilihan raya. Ya, betul. Dan ini digunakan oleh pihak pembangkang. Adakah wajar, ya, saya berkempen untuk memenangkan parti, ya, tetapi menggunakan faktor-faktor menghentam parti, ya, untuk saya menang? Ya, saya rasa tidak wajar. Ya. So, populariti seseorang tidak boleh dibenarkan menjadikan dia terlalu kebal, ada imunitinya sendiri, ya, sehingga parti tidak boleh berbuat apa-apa. Sebab tu saya kata parti tidak boleh apologetik. Betul lah orang akan bising, ya, di peringkat awal, tapi saya yakin lama kelamaan perkara ini akan hilang. Saya ambil satu contoh yang besar. Tun Mahathir, ya, bila berlaku pertandingan tim A, tim B, dia buang semua menteri daripada tim B.
berapa ramai menteri yang dibuang. Ya. Sedangkan mereka ni menteri, tetapi dia tidak apologetic. Ya. Dia tidak apologetic. Dia tidak takut pun. Walaupun ramai menteri yang terpaksa dia pecat kerana menyokong Tengku Razali, tim B lawan dia. Jawatan Presiden Parti ketika itu. Akhirnya mereka itu yang dipecat tu semua akhirnya masuk balik UMNO. Ya. Sebab itu jangan apologetic. Ya. Datuk, untuk minit-minit yang terakhirnya sedikit pesanan nasihat kepada semua perwakilan-perwakilan terutamanya kepada calon-calon yang akan bertanding dalam pemilihan UMNO 2023 ini, mungkin boleh sikit. Saya melihat dan semua orang tahu UMNO adalah parti perjuangan. UMNO lahir kerana perjuangan, terutamanya perjuangan menentang Melayu Union, mempertahankan agenda Melayu, agenda Islam dan sebagainya. Ya. Sebab itu UMNO adalah parti perjuangan. Oleh itu UMNO perlukan pejuang. Dalam keadaan sekarang ini, tempoh pemulihan maksima yang saya sebutkan tadi, UMNO perlukan pejuang yang mempunyai ciri-ciri sahabat. Kita perlukan sahabat perjuangan. Kalau setakat kawan, dia takkan ke mana. Dia boleh tikam kita pula daripada belakang dia. Kawan, tapi berbeza dengan sahabat. Sebab itu saya suka mengambil spirit sahabat para Nabi. Ya, para sahabat Nabi. Mereka ini terikat dengan akidah, terikat dengan trust, kepercayaan. Sebab itu mereka tetap bersama dengan Rasulullah. Dan perjuangan memerlukan orang yang ada ciri sahabat ini. Ini yang kita perlukan. Ya, itu sahabat perjuangan untuk kita bangkit dalam tempoh pemulihan maksimum ini. Maka inilah tema yang saya pegang dan saya nasihatkan kepada para perwakilan. Pilih sahabat perjuangan. Baik, itu satu penutup yang sangat memberi kesan kepada saya. Kita memerlukan pejuang dan kita perlu pilih pejuang yang mempunyai ciri-ciri seorang sahabat. Saya akan pegang itu, Datuk. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Puan Zakashi, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang juga merupakan adun rengit dan Speaker Dewan Undangan Negeri Johor. Terima kasih kepada semua yang menonton Bicara Nasional pada malam ini. Teruskan untuk bersama kami dalam program-program yang disusun atur sepanjang pemilihan UMNO 2023 di Komunikasi Barisan Nasional. Saya Muhammad Syafiq Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.